Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak tunjuk kat korang satu video. Dekat sini ada satu akuarium ni saiz 3 kaki. Aku sekat tengah tu, dalam ni ada 2 ekor cana. Cana ni aku perasan daripada semalam dia tak nak makan. Pagi semalam aku ada campak ulat roti. Lepas tu petang tu aku balik kerja, aku tengok masih ada lagi ya. Dua-dua ekor ni tak nak makan. Lepas tu dia tak aktif lah macam ni. Termenung, banyak termenung kan. Biasanya kalau nampak je aku datang dekat dekat depan akuarium ni, dia orang dah mula main-main kat depan ni. Dua ekor cana ni dah mula dah melibas-libas kat depan ni. Dia dah tahulah orang nak bagi makan kan. Ini aku main acah-acah macam ni pun, ni hari yang kedua lah. Dah masuk hari kedua pun sama juga dia macam ni. Main acah-acah macam ni pun dia tak nak. So aku ambil keputusan, aku nak rawat lah dia sebelum dia melarat lagi lama kan. Kalau kita biarkan lama-lama nanti dia terus tak nak makan, mulalah nanti sakit itulah, sakit inilah. Ini yang kebiasaannya lah. Kalau aku punya cana ni aku dah faham lah. Mana-mana cana yang aku bela memang macam ni. Kalau dia tak nak makan je aku dah risau lah. Mesti masalah. So tanpa membuang masa, hari ni pun free, aku terus tukar air dia. Dalam tadi aku buang dalam 70% macam tu. Lepas tu masukkan dengan air yang baru. Okey, aku masukkan dengan air yang baru. Ni aku baru isi air. Tadi aku dah buang. Ni sekarang dah isi pun dah penuh ni. Memang air dia memang paras ini je. Tapi nampak ikannya memang tak aktif sangat lah. Yang sekarang ni aku main-main ni barito. Ni red barito tapi dia tak red pun. Ini Faiz Goldfish yang bagi. Okey, Faiz Goldfish yang bagi. Sekarang dia dah besar macam ni lah. Tapi dia buat hal pula. Aku cuma pakai filter macam ni je lah, DIY macam ni kan. Aku sumbatkan dengan dia filter pumice stone saja dalam ni. Tak ada apa-apa. Itu je pumice stone je. Cuma yang masalahnya yang sebelah sana tu lah. Yang sebelah tu YS. Ini pun aku dapat free. Tapi itulah. Dia buat hal pula kan. Dua-dua pula tu buat hal. So aku dah penuhkan air. Dan macam biasalah untuk produk air ni biasanya memang aku letak anti-klorin dulu. Lepas tu aku running pump. Nanti dah running pump baru letaklah apa-apa. Macam aku sekarang aku tengah guna microbag kan. Tengah uji kaji tu semua. Jadi aku memang pakai microbag lah. PSB dengan info aku dah tak pakai. Inilah dia, boleh nampak keadaan dia. Yang red barito ni pun dah mula senyap dia daripada semalam lah. Ini masuk yang hari kedua. Yang YS pun nampak dia tak aktif lah, tak aktif macam biasa. Okey, seterusnya air dah penuh, anti-klorin dah masuk tadi kan. Lepas tu masuk air dah penuh. So hidupkan pump. Biarkan running pump dulu dalam 5 minit. Lepas tu baru aku akan letak produk. Macam sekarang aku pakai microbag. So aku akan letak microbag ikut dos. Aku akan tuang dekat sepan filter tu. Nanti aku tuang kat situ. Lepas tu biarkan. Untuk rawatan kali ni, kebetulan aku punya ubat yang selalu aku guna tu dah habis. Ini aku beli lagi. Dan dah halang-halang aku belum buka lagi benda ni. Daripada sampai hari tu aku tak buka pun. So aku buatlah sekali unboxing. Ini tak silap aku dah dalam 3 kali kot aku repeat order benda ni. Benda ni memang terbaik lah ubat ni. So kalau korang beli, kalau dulu aku beli, aku akan dapat adalah sikit-sikit dia punya ni kan, hadiah lah dia bagi kan. Tapi yang sekarang ni kalau beli aku tak tahu dapat ke tak. So kita tengoklah. Dah halang-halang aku pun tak buka lagi benda ni. Kita tengoklah apa benda yang kita dapat nanti. Benda ni biasanya aku gunakan untuk khususnya kalau ikan-ikan macam tu lah, ikan termenung tak nak makan. Aku akan rawat lah pakai ubat ni. Sekarang dia punya macam kau nampak ni, dia punya packing dia pun memang terbaik lah. Dengan dia pakai bubble apa benda ni benda tu nama dia aku tak ingat. So inilah dia jus ketapang. Yang ni aku beli dengan Azizi AMK. Okey, kat sini aku nak terangkan sikit lah dia punya kebaikan-kebaikan yang ada dekat dalam produk ni. Aku perasan packing ni dah lain packing dia dah lain. Kita tengok botol dia. Oh, botolnya tetap sama. Dia punya botol tetap sama. Aku perasan kotak ni sekarang dah berubah. Dulu tak macam ni kot.
Okey, dalam ni okey, kita tengok dia siap seal lagi apa benda tu jadi memang okey, alhamdulillah benda ni memang takkan leaking. Sebelum ni pun aku beli tak pernah leaking pun benda ni. Okey, korang akan dapat satu macam ni cup tu, itu untuk sukat lah untuk dos dia. Seterusnya apa kat sini, stiker. Okey, korang akan dapat satu stiker macam ni. Stiker ada tulis kat situ arwana monster kan, lepas tu ada nama Aziz MK. Dan satu lagi stiker, yang ni memang stiker ni stiker khas lah, ni memang stiker daripada owner Aziz MK. Stiker ni sama je. Stiker yang satu ni, yang ni nampak lain, dulu lain tak macam tu, yang warna hitam tu sekarang lagi best lah. Okey, antara kelebihan-kelebihan yang ada khasiat dan kelebihan pada jus ketapang Aziz MK ni, yang pertamanya dia selamat digunakan lah untuk semua jenis ikan air tawar. Yang keduanya dia menurunkan pH, boleh menurun dan menstabilkan pH air. Okey. Yang ketiganya memulihkan luka pada ikan. Yang keempatnya menyerap racun atau nyah logam dalam air. Ini aku tak tahu benda. Yang kelima mengurangkan stres atau murung ikan. Macam ikan aku lah sekarang kemurungan kan. Yang keenam menaikkan kilat pada sisik. Yang ini aku dah test pada goldfish pun memang menjadi. Yang ketujuh dia menaikkan selera makan ikan. Macam aku cakap, ikan aku tak selera makan, tapi aku tertarik dengan yang ke-8 ni, ikan sensitif. Yang ke-9 sentiasa menjaga dalaman ikan. Yang ke-10 ni, yang ke-10 ni best. Air akan sentiasa jernih. Ni agak pelik sikit. Biasa letak jus ketapang air jadi gelap kan. Ni dia boleh claim air akan sentiasa jernih. Tak apalah, sama-sama nanti kita tengok. Untuk dos dia, cup sini pun dia memang ada cakap lah, 2 kaki pakai 1 cup 30 ml. Maknanya 1 cup penuh tu lah. Yang tadi cup putih tu penuh tu 30 ml. Untuk tank aku ni 3 kaki. Kat sini dia cakap 3 kaki 2 cup. Okey, 3 kaki 2 cup. Sebenarnya ramai yang tanya aku, jus ketapang ni yang Aziz MK ni boleh ke tuang lebih dos? Kalau aku memang tuang lebih dos pun aku tak ikut pun yang kat sini. Ini kalau akulah, sebab aku try. Kalau ikut dos ikan sembuh okey. Kalau aku lebihkan dos pun tak ada apa-apa, tak ada apa-apa hal dekat ikan. Macam-macam try, aku try kat macam-macam jenis ikan lah, macam goldfish, koi, discus, yang ni cana, auranti, apa semua memang aku lebihkan dos kalau ikan tu sakit lah. Kalau ikan tu tak sakit, aku ikut dos asal. Macam tu. Macam ni ikan aku tu tak okey, jadi aku lebihkan dos. Tak ada masalah pun. Kalau ikutkan tank 3 kaki pakai 2 cup penuh tu pun dah okey. Tapi aku letak je 4 cup. Double lah kan, kiranya double dose. Sekarang kita penuhkan dulu 4 cup ni. Nanti kita terus tuang dekat dalam aquarium tu. Biasa aku terus tabur je macam tu, aku campak terus dalam aquarium. Macam tu lah nanti. Ni kita isi dulu 4 cup ni. Sebab korang tak payah risau lah, dia kalau terlebih dos pun tak apa. Kalau ikut dos pun okey je. Tapi kalau terlebih, memang okey lah, tak ada apa-apa masalah pun. Goldfish pun aku buat, aku lebihkan dos pun tak ada apa masalah pun. Cuma kalau korang yang baru guna benda ni, korang kena standby master kit pH air, sebab nak check pH tu dengan coral. Kalau ikan yang sensitif buat pH ni, macam aku goldfish kan, dia memang sensitif sikit dengan pH tu, aku tengok dia akan turun, tapi tak adalah turun mendadak sangat. Dia akan turun sikit lah, daripada 76 tu nanti akan jadi 74 atau 72 macam tu. Tapi kalau memang korang dah ada coral dah cukup, biasanya dalam 1 jam macam tu dia akan naik balik. Tapi kalau tak cukup, korang kena tambah coral lah. So sekarang ni aku nak tuang 4 ni. Biasanya aku akan tuang terjun macam tu je. Kalau korang tengok, dia memang air tu memang nampak lah kan, berubah warna macam tu. Dia macam ala kuning-kuning hijau-hijau sikit, macam air ketapang lah kan kalau kita tuang macam tu. Cuma dia tak pekat sangat, dia tak terlalu pekat. Macam tu je lah, macam air TO nipis lah, boleh dikatakan macam air TO nipis. Dia macam tu, boleh nampak jelas. Dia tak adalah pekat berpenuh. Dan nanti kita tengok hasilnya dalam, biasanya aku tengok dalam 1 jam lah macam tu, baru nampak
air tu yang baik-baik macam ni kan, korang boleh tengok kan, macam air teh nipis ni nanti dia akan jernih. Dia akan hilang. Itu yang best ni, itu yang aku suka je. Macam dia orang claim lah boleh jernihkan air kan, tapi memang betul pun air kau boleh jernih lah. Lagi satu benda ni pun bahan organik. So macam aku cakap lah, kalau bahan organik ni kan, kau nak tuang lebih pun tak ada masalah. Dia tak akan berbahaya lah untuk ikan. Tapi boleh nampak ni, air akan kuning-kuning sikit lah macam ni. Nanti biarkan dulu dalam 1 jam ke macam tu. Nanti air tu akan jernih balik. Tak ada masalah. So ini aku buat ni awal pagi dalam pukul 10 macam tu. Nanti sama-sama lah kita tengok hasilnya macam mana. Ni aku tutup dulu lampu. Lagipun tak perlu lampu lah, sebab aquarium ni kat luar dia kena cahaya macam ni kan. Jadi kita biar dia relax dulu. Nanti petang kita tengok macam mana, okey ke tak okey. Okey, video sekarang ni yang korang tengok ni dah petang, dalam pukul 5 macam tu tadi aku record. Aku tengok ikan ni dua-dua dah aktif. Okey, dua-dua nampak dah aktif, dah nak main-main lah kat depan ni. Macam yang sebelah tu lah, YS tu kan, yellow centaurum tu, boleh nampak kan dia dah aktif. Tadi kan dia termenung je nampak, ni kan dia dah main-main. Ni baru betul. So macam ni lah biasanya aku akan buat. Aku akan tukar air, lepas tu aku guna jus ketapang kalau ikan aku kemurungan tak nak makan. Biasa aku buat macam ni lah, nanti dia akan aktif balik. Kalau korang perasan yang tadi, ni barito ni, red barito ni memang pudar lah colour dia, tapi sekarang nampak lah colour dia dah mula naik. Cuma dia memang belum merah lagi. Dia belum merah lagi. Masa aku dapat ni memang kecil gila. Sekarang dah besar macam ni lah. Yang YS sebelah tu pun sama juga, aku dapat kecil dalam 3 inci macam tu, sekarang dah besar. So aku nak cuba bagi makan. Macam biasalah aku guna ulat roti. Aku nak pancing dulu tengok macam mana dia nak ke tak nak. Macam ni boleh nampak dia macam takut-takut lagi. Tapi okey lah, aktif lah tadi. Dia dah aktif, dia dah okey, tak macam yang sebelumnya. Tapi mungkin makan kita tak tahu lagi kan. Kalau aku tengok YS ni okey. Dia tak adalah termenung macam tadi kan. Cuma dia itulah, tengok macam ni dia nak makan ke tak nak makan. Tu dia dah mula perasan. Kalau macam ni aku dah tak risaulah, tengok dia aktif. Cuma dia tak makan lagi tu. Okey, dia tak makan lagi. Tak apa, biarkan dulu. Oh, makan. Tu dah hilang. Dia makan ke tak makan? Oh, tak, belum. Ada lagi tu. So, kalau tak nak makan ni aku risau. Kalau korang punya cana mula korang perasan awal lah, dia tak nak makan, dia tak aktif tu, cepat-cepat tukar air lah. Jangan biarkan. Cepat-cepat tukar air. Lepas tu gunalah ubat-ubat. Macam aku pakai jus ketapang ni je. Apa nama? AZMK. Aku memang biasa guna ini je untuk cana. Kalau dia tak nak makan ke, dia kemurungan ke kan, aku bagi ni je. Letak jus ketapang. Dia makan lah. Dia dah makan. Okey, boleh nampak aku rawat tadi pagi. Ni sekarang dah petang, dia dah mula nak makan, dia dah mula aktif. So alhamdulillah lah. Cuma si barito ni je masih lagi tapi tadi dia aktif, dah okey lah. Mungkin terkejut kot. Tapi memang macam ni lah biasanya aku akan rawat cana. Paling senang lah rawat dia. Memang macam ni je lah, aku pakai jus ketapang ni. Memang insyaAllah akan settle lah. Macam ekor koyak-koyak ke, apa nama, luka-luka ke pun sama juga, aku pakai je jus ketapang ni. Biasa aku tukar air, lepas tu aku tuang jus ketapang. Kalau macam ikan aku sakit, macam aku cakap lah, ikan aku sakit aku akan lebihkan je dos. Kalau ikan aku okey, tak ada apa-apa, tu kalau aku nak pakai aku pakai lah kan. Tapi aku ikut dos lah. YS dah nak makan. Si barito ni pula buah hal. Warna dah okey tu, dah naik lah, nampak lah. Dia punya babal pun dah nampak, maknanya ikan ni dah okey lah. Dia dah tak macam tadi kan, dia termenung, buat warna pudar. Cuma dia masih lagi macam korang nampak lah, dia tak nak makan. Tak apa, try bagi yang kecil pula. Kalau yang kecil ni dia tenggelam. Tengok dia nak makan ke tak makan. Kalau dia makan, maknanya memang tak sampai 1 hari lah 2 ekor ni dah baik.
Jadi masih takut-takut lagi. Macam itulah keadaan dia kan. Tapi aku rasa dia nak makan ni, sebab sebelah nak makan tu. Ya, dia makan. Alhamdulillah. So berjaya. Kedua-dua ekor cana aku berjaya diselamatkan dengan menggunakan jus ketapang. Tu nampak makan lagi. Tak sampai 24 jam dia dah baik. So memang kalau korang yang rajin follow aku dekat Facebook kan, macam aku cakap sebelum ni kat Facebook pun aku ada beritahu pasal jus ketapang ZMK ni. Inilah dia buktinya. Memang terbaik lah ketapang jus ketapang ZMK ni. So korang boleh dapatkan dia dekat Shopee, ataupun kalau kat Facebook korang boleh type je ZAMK macam dekat stiker tadi tu. Nanti kau akan dapat lah dia punya Facebook. Nanti minta lah dia sendiri dekat link link Shopee, ataupun nanti aku selitkan sekali dekat video ni. Nanti dalam video ni dekat description tu korang boleh tengok kat situ link Shopee ZMK ni, jus ketapang ni aku akan masukkan kat situ. So aku rasa setakat inilah saja perkongsian video pada kali ini. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang bolehlah share kepada korang punya member ke yang berlecana kan, dia orang ada masalah yang sama. Korang boleh follow step by step cara aku rawat guna jus ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.